Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala kurniaan. Salawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa beroleh syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambung pembacaan kita daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullahu taala yang dikenali dengan nama Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Dan kita telah tiba pada bab yang ke-9 yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk babun, yang mana kalau kita lihat pada bintang tersebut maka disebut babud dalili ala annal udhiyata sunnah, dalil yang menunjukkan bahawa ibadah korban adalah sunnah dan ia ini tidaklah wajib. Riwayat 1494. Wabihi ilaihi qala haddatsana. Sambil tu nanti jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat bila kita baca sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Hushaimun qala haddatsana Hajjajun an Jabalah bin Suhaim anna rajulan sa'ala bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang lelaki telah bertanya kepada Abdullah bin Umar anil udhiyah, berkenaan tentang ibadah korban. Awajibatun hiya, adakah ianya wajib ataupun tidak? Maka bersabda maka berkata Abdullah bin Umar, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah korban, begitu juga dengan orang Islam. Fa'adaha, maka yang bertanya tadi diulang lagi, adakah ibadah korban itu wajib? Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, ataqil, adakah kau tak faham? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah kurban, begitu juga orang Islam yang lain. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka daripada sini Abdullah bin Umar nak menerangkan walaupun ibadah kurban itu tidaklah wajib, namun itu bukan alasan untuk tidak melakukannya, bahkan ianya adalah tuntutan yang patut dilakukan disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan. Kata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu bahawa sesungguhnya ibadah kurban laisat biwajibatin, ianya tidaklah wajib, ianya tidak wajib, walakinnaha, dan akan tetapi ini adalah sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu, disunnahkan, digalakkan, ayyu'mala biha, untuk beramal dengan melakukan kurban. Dan ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, riwayat 1495. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in wa Hannadun qala hadatsana Ibnu Abi Zaidah an Hajjaj bin Arta an Nafi' an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal bil Madinah, di Madinah, 10 sinin, selama 10 tahun. Yudahi, dan sepanjang 10 tahun itu setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah korban. Maka daripada sini menunjukkan walaupun ibadah korban itu adalah sunnah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan. Maka janganlah kita tak buat, janganlah kita tinggalkan hanya dengan sebab kita anggap ianya adalah sunnah. Ya, sunnah, tapi sunnah yang sangat-sangat perlu dijaga kerana ianya adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-10, bilakah waktu untuk melakukan korban? Maka Imam Tirmizi membawakan di sini, maka ibadah korban perlulah untuk dilakukan selepas daripada solat. Daripada solat. Bahkan sebenar itu sunnah. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, korban boleh dilakukan seawal daripada masuknya waktu yang mencukupi
untuk menunaikan solat raya walaupun tak solat, walaupun pada waktu itu tidak solat. Sebagai contoh, katakanlah masuknya waktu yang dibenarkan untuk solat selepas daripada matahari terbit, masuk pada jam katakanlah 7.30, 7.30, dan untuk solat 2 rakaat, untuk solat 2 rakaat katakanlah 15 minit, maka sebenarnya walaupun tak solat, bila masuk sahaja lebih kurang 7.45, maka sebenarnya dah boleh melakukan ibadah korban. Itu yang ada dalam mazhab Syafi'i. Bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Riwayat solat di sini maksudnya solat raya. Riwayat 1496. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ibrahim an Dawud bin Abi Hind an Sya'bi an al-Bara' bin Azib, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami fi yaumin nahrin, pada 10 Zulhijjah, iaitu raya korban. Maka Nabi bersabda, la yazbahanna, janganlah sesekali menyembelih binatang korban salah seorang daripada kamu hatta yusalliya, sehinggalah dia menunaikan solat terlebih dahulu. Maka boleh letak dalam kurungan, iaitu solat sunat raya. Itu yang afdal. Solat sunat raya dulu, baru melakukan ibadah korban. Namun dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya dah boleh melakukan ibadah korban apabila telah ada dan telah lalu waktu yang mencukupi untuk melakukan solat raya, dan walaupun tak buat, sebenarnya telah boleh melakukan ibadah korban. Qala, maka berkata perawi, iaitu Bara' bin Azib, faqama khali, maka telah bangun pakcikku. Faqala, maka dia berkata, wahai utusan Allah, hadza yaumun al-lahmu fihi makruh, ini adalah hari di mana daging padanya adalah makruh, tidak disukai. Wa inni ajaltu, dan sesungguhnya aku telah menyegerakan nasikati, binatang korbanku, li ut'ima ahli, untuk aku berikan makan kepada ahli keluargaku, wa ahla dari, dan penghuni rumahku, au jirani, ataupun jiranku. Maksudnya dia telah sembelih awal. Maka Nabi SAW bersabda, fa'id, maka ulang balik sembelihan. Fa'id, maka ulang balik zabhaka, sembelihan kamu, bi'akhar, dengan binatang korban yang lain. Maka lihat kepada sahara. Apakah maksud al-lahmu fihi makruh? Maka lihat kepada sahara pada baris yang kedua daripada bawah, yakni bisababi kathratil laham wa kathratin nazar ilaihi yatashabba'u at-taba' wa yatanaffar wa fi awwalil yawm la yukthiru al-laham falihadza inni ajjaltu. Maka maksud daripada daging tidak disukai adalah kerana pada hari pertama raya haji, iaitu pada 10 Zulhijjah, kebiasaannya tak banyak daging. Maka pada waktu itu aku segerakan supaya boleh beri makan kepada keluarga, kepada jiran tetangga dan sebagainya. Maka Nabi kata tak sah. Korban tersebut tidak sah kerana belum masuk waktunya. Ulang balik ibadah korban. Faqala, maka dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai binatang yang lain kecuali anakulaban. Aku hanya mempunyai pada waktu itu anakulaban. Apakah anakulaban? Lihat kepada sahara baris yang akhir, untha min auladil ma'iz ma lam yutimma alaihi al-haul, iaitu anak kambing, bukan biri-biri, anak kambing yang belum sampai usia setahun, dan ini adalah kambing betina. Anak kambing yang belum cukup setahun, adakah boleh? Maka Nabi SAW bersabda, hiya khairum min syatai lahmin. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, di sisiku hanya ada anak kambing, dan ianya adalah lebih baik daripada 2 ekor kambing yang mempunyai daging. Afa azbahuha, adakah boleh aku menyembelihnya wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, boleh. Wa huwa khairu nasikatika, dan ianya adalah sebaik-baik binatang korban. Wala tujzi'u, dan tidak boleh selepas daripada kamu jaza'ah, menyembelih anak kambing selepas daripada kamu. Sebab dia perlu pada waktu itu cukup setahun. Kalau kambing mestilah cukup setahun. Cuma kalau biri-biri ada riwayat yang mengatakan 6 bulan dah mencukupi.
Dan di dalam bab ini, maka untuk kamu, Nabi kata boleh, walaupun belum cukup setahun. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir bin Abdullah, Jundab, Anas bin Malik, Uwaimir bin Ashqar, Abdullah bin Umar, Abu Zaid al-Ansari. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka mengatakan, la alla yudahi, tidak boleh menyembelih binatang korban bil misr, di bandar ataupun di kota, hatta yusalliyal imam, sehingga imam menunaikan solat raya. Wa qad rakhasa, dan sungguh mengatakan boleh sebahagian daripada ahli ilmu, li ahli al-qura, untuk penduduk-penduduk yang tinggal di kampung, fi zabhi, pada penyembelihan, idza tala'al fajru, apabila telah terbitnya fajar. Daripada terbit fajar dah boleh. Syaratnya bukan dekat bandar, tapi dekat kampung. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak. Wa qad ajma'a, dan telah bersepakat ahli ilmu, alla yujzi'a, bahawa tidak mencukupi al-jaza'u minal ma'iz, anak kambing yang masih terlalu kecil. Wa qalu, dan mereka berkata, innama yujzi'u, yang boleh adalah al-jaz'u minad da'an, anak kepada kambing biri-biri. Anak kambing yang belum cukup setahun, kambing biasa, tak boleh. Mesti kena setahun ke atas. Anak biri-biri 6 bulan boleh. Lalu jelas ke jelas? Jazak maksudnya yang berusia 6 bulan. Itu dipanggil jazak. Tapi selalunya jazak digunakan untuk da'an. Da'an maksudnya kambing biri-biri. Tapi kadang-kala digunakan juga untuk ma'az. Ma'az adalah kambing biasa yang bukan biri-biri. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kambing biasa tidak boleh untuk kurang daripada setahun. Usia kambing untuk sembelih adalah setahun ke atas. Biri-biri boleh untuk 6 bulan disembelih. Berdasarkan riwayat yang kita dah baca pagi tadi, dan riwayat ini kita nampak Nabi SAW pun sebut, hanya untuk kamu boleh, dan untuk selepas daripada kamu tidak mencukupi ibadah kurban tersebut. Bab yang ke-11, bab pada hadis berkenaan tentang karahiyati aklil udhiyah fawqa 3 ayyam, makruh untuk memakan daging kurban selepas daripada 3 hari. Maksudnya dalam hadis ini seolah-olah menyebut bahawa daging kurban boleh disimpan 3 hari sahaja. Lepas 3 hari dah tak boleh. Maka adakah itu hukum dia ataupun ada jawapan dia? Jom kita lihat. Riwayat bab pada hadis berkenaan fi karahiyati, pada makruh akli, memakan al-udhiyah, daging binatang korban, fauqa, lebih daripada 3 ayyam, 3 hari. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'kul, janganlah makan, ahadukum, salah seorang daripada kamu, min lahmi udhiyatihi, daripada daging binatang korbannya, fauqa 3 ayyam, lebih daripada 3 hari. Adakah hukumnya masih ada? Gariskan bawah tu. Hadza mansuh, ianya adalah mansuh, telah terbatal, seperti mana yang bakal datang dengan riwayat yang lain. Dan dalam riwayat ini ada juga riwayat daripada Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Wa innama kana nahyu, dan hanya senya larangan ini daripada Nabi SAW, mutaqaddima, adalah pada awal Islam, thumma rakhasa, kemudian Nabi telah memberikan kelonggaran, ba'da zalika, selepas daripada itu. Hanya pada awal Islam yang mana Nabi nak menggalakkan para sahabat untuk kongsikan daging, sharekan daging. Kerana pada awal Islam banyak sahabat-sahabat muhajirin dia tidak ada pendapatan, tidak ada pekerjaan, tak ada apa-apa. Maka digalakkan untuk berkongsi dengan mereka. Maka Nabi kata daging kurban tak boleh simpan lebih daripada 3 hari. Dan hukum tersebut telah mansuh, dan pada waktu itu tidak lagi menjadi satu ikutan dan kewajipan. Bab yang ke-12, bab pada hadis berkenaan fi rukhsati, terdapatnya kelonggaran, fi akliha, pada memakan daging kurban, ba'da salas, selepas daripada 3 hari. Apakah dalilnya? Riwayat 1498. Wa bihi ilaihi qala haddatsana
Muhammad bin Bashar wa Mahmud bin Ghailan wal Hasan bin Ali al-Khallal qalu hadatsana Abu Asim bin Nabil qala hadatsana Sufyan an Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat Nabi Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kuntu nahaitukum, adalah aku pernah melarang kamu, al-luhumil adahi, daripada memakan daging binatang kurban, fauqa thalathin, lebih daripada 3 hari, liyattasi zawut taul ala man la taulalah, liyattasi, hendaklah berkongsi. Liyattasi memberi makna hendaklah berkongsi ataupun memberi. Ittasa'a yattasi'u memberi makna pada waktu itu keluasan, meluaskan. Hendaklah berkongsi, hendaklah memberi. Zawut taul, orang-orang yang ada kekayaan dan kemampuan, dalam kurungan daging korban, hendaklah diberikan kepada siapa? Ala, kepada man la taulalah, kepada orang yang tidak ada kemampuan. Kepada orang yang tidak ada kemampuan. Maka sebab itu Nabi SAW suruh untuk jangan simpan lebih daripada 3 hari. Tujuannya adalah supaya daging korban tersebut boleh dikongsi, terutamanya kepada orang yang susah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang tak ada kemampuan nak beli daging. Lagi-lagilah zaman kita, kalau kita tengok daging import, daging tempatan, bukanlah murah. Pada waktu tu harganya mahal. Maka kita yang dah biasa makan, kita ambil sikit je. Walaupun kita yang buat ibadah kurban, ambil sikit je. Yang baki tu kita bagi kepada orang yang lain. Sabda Nabi, hendaklah berkongsi, hendaklah memberi. Zawut taul, orang-orang yang ada kekayaan, yang boleh melakukan korban, kepada orang yang susah, yang tidak mampu melakukan korban. Fakulu, maka makanlah kamu, ma badalakum, apa yang jelas untuk kamu, wa at'imu, dan berilah kamu makan, waddakhiru, dan simpanlah. Semua boleh. Nak bagi orang boleh, nak simpan boleh, dan juga nak makan sendiri pun pada waktu itu adalah boleh. Sebab itu lihat kepada Sahara, berkata Imam Muhammad, la ba'sa bil iddikhari ba'da thalath wa tazawud. Tak ada masalah nak simpan daging kurban lebih daripada 3 hari. Kerana Nabi SAW telah mengizinkan, maka seolah-olah riwayat ini memansuhkan, membatalkan riwayat yang sebelum ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Nubaisyah, Abu Sa'id, Qatadah bin Nu'man, Anas bin Malik, Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Hadis Buraidah al-Aslami adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Riwayat 1499. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Abis bin Rabi'ah qala, daripada Abis bin Rabi'ah beliau telah berkata, aku telah berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, akana Rasulullah SAW, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang daripada memakan daging binatang korban? Qalat, maka berkata Aisyah, tak, Nabi tidak pernah melarang. Walakin, akan tetapi, qalla, tidak banyak, man kana yudahi, orang yang mampu melakukan ibadah korban, minan nas, daripada kalangan manusia, dalam kurungan pada awal Islam. Tak banyak orang yang mampu buat korban. Fa'ahabba, maka Nabi SAW menyukai an yut'ima, untuk berkongsi makanan, malam yakun yudahi, kepada orang yang tidak mampu melakukan korban. Falaqad kunna, maka adalah kami, narfa'ul qura, mengangkat akan kaki kambing, fana'kuluhu, dan kami masih makannya selepas daripada 10 hari. Maksudnya ada yang kata lepas 3 hari Nabi dah larang. Maka kata Aisyah, kami pernah makan daging kurban selepas daripada 10 hari. Nak menunjukkan boleh untuk menyimpan binatang kurban. Dan riwayat yang mengatakan tak boleh, itu telah terbatal dan mansuh. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Ummul Mukminin beliau adalah Aisyah, isteri Nabi, dan telah diriwayatkan daripadanya hadis ini daripada sanad yang berbeza. Bab yang ke-13, babun fil fara'i wal atirah, bab berkenaan tentang fara' dan juga atirah. Maka apakah maksud fara'? Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga. Maka fara' adalah awwalu waladin, anak pertama, yang dilahirkan oleh seekor unta. Maka orang-orang dulu bila unta dia pada waktu itu melahirkan anak yang pertama, qila,
dikatakan kana ahaduhum idza tammat ibluhu mi'ah qaddama bakrah fanaharaha wa huwa al-fara. Maka orang-orang dulu sebelum daripada Islam, apabila mereka telah ada 100 ekor unta, maka mereka akan ambil binatang yang merupakan anak yang pertama sebagai pada waktu itu sebagai ibadah korban mereka. Mereka akan sembelih. Ada dia 100 ekor unta, dia ambil anak yang pertama daripada mana-mana unta dan pada waktu itu disembelih. Maka itu dipanggil fara'. Maka itu pandangan yang pertama. Dalam syarh sunnah, pandangan yang kedua, mereka orang Arab biasa menyembelih untuk berhala mereka pada zaman jahiliyah akan binatang. Maka itu dipanggil fara'. Dan Islam tidak ada seperti itu. Yang ada hanyalah binatang korban, itu pun dilakukan pada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka ini berkenaan tentang fara'. Apa pula atirah? Atirah adalah binatang kambing yang dikorbankan ketika mana pada bulan Rajab. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga daripada bawah, syatun tuzbahu fi Rajab. Maka orang-orang dulu percaya, bahkan ada riwayat lemah yang pada waktu itu menyatakan bahawa menyembelih binatang korban pada bulan Rajab, sesuatu binatang pada bulan Rajab, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman jahiliyah dan begitu juga pada permulaan Islam, maka ia ni dipanggil atirah. Maka fara' adalah binatang untuk seseorang yang dia dah cukup 100 ekor unta dan pada waktu itu diambil binatang yang khusus, binatang yang merupakan anak yang pertama daripada mana-mana unta betina. Dan atirah pula adalah binatang yang dibuat ketika mana pada bulan Rajab. Nanti kita akan baca juga Imam Tirmizi terangkan. Bab yang ke-13 berkenaan tentang maksud fara' dan juga atirah. Adakah boleh ataupun tak boleh? Riwayat 1500. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, la fara', tidak ada fara' dalam Islam, wala atirah, dan tidak ada atirah dalam Islam. Tidak ada penyembelihan seperti ini dalam Islam. Apakah itu fara'? Awwalun nataj, kelahiran yang pertama, kana yuntaju lahum, yang pada waktu itu dilahirkan untuk mereka, fayadbahunah, maka mereka akan sembelih kelahiran pertama tersebut. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Nubaisyah, Mihnaf bin Sulaim radhiyallahu anhum, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan atirah pula adalah zabihatun, binatang yang disembelih, kanu yazbahunahu, mereka biasa menyembelihnya pada bulan Rajab. Yu'azzimun, mereka mengagungkan bulan Rajab, li'annahu syahrim min ashhuril hurum, kerana bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang 4. Apakah bulan-bulan haram yang 4? Rajab 1, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram adalah baki lagi 3. Lalu 1 berasingan Rajab dan 2 lagi berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa ashharul hajj, dan bulan-bulan haji pula adalah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Demikianlah yang telah diriwayatkan daripada sebahagian sahabat Nabi SAW dan selain mereka berkenaan tentang bulan-bulan haji. Maka kalau kita nak pergi haji, kita boleh pergi seawal daripada bulan Syawal. Lalu kalaulah daripada Syawal kita niat haji sampai 10 Zulhijjah, boleh kalaulah kita mampu. Bab yang ke-14, babun ma jaa fil aqiqah, bab berkenaan tentang akikah. Apakah itu akikah? Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, hiya dzabiha, ianya adalah penyembelihan binatang, anil maulud, bagi pihak bayi yang baru lahir, yaumas sabi'ih, pada hari yang ke-7, ittifaqan, mengikut majoriti dan juga kesepakatan para ulama. Wahya sunnah inda Malik wa Syafi'i, Imam Syafi'i kata akikah adalah sunnah. Berkata Imam Abu Hanifah, ia adalah mubah, ianya adalah sesuatu yang diharuskan, namun tidaklah sunnah. Dan kemudian ada juga pendapat-pendapat yang lain. Okey, kemudian Sahara
pada baris yang pertama muka surat sebelah. Summa inda Malik, Imam Malik berkata, al-ghulam wal jariyah, bayi lelaki dan perempuan sama sahaja dalam akikah, iaitu seekor kambing. Ini pandangan Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi dalam Imam Syafi'i pada waktu itu berbeza. Lelaki lain dan juga wanita lain kadar daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadar daripada akikahnya. Jom kita lihat hadis-hadis. Jelas ke jelas? Bab yang ke riwayat 1501. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Khalaf qala hadatsana Bishr bin Faddal qala hadatsana Abdullah bin Utsman ibn Khusaim an Yusuf bin Mahak annahum dakhalu, bahawa mereka telah masuk berjumpa dengan Hafsah binti Abdul Rahman dan mereka telah bertanya dengan berkenaan akikah. Fa akhbarathum, maka Hafsah binti Abdul Rahman telah berkata bahawa sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala telah memberitahu beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh mereka anil ghulam, untuk menyembelih akikah daripada seorang bayi lelaki, syatan, pada waktu itu 2 ekor kambing. Maka daripada sini kita belajar bahawa bayi lelaki kena sembelih 2 ekor kambing dan bayi perempuan hanya pada waktu itu seekor kambing. Okey, maka syatan 2 ekor kambing. Dan apakah sifat-sifat kambing untuk akikah? Mukafiatan, yang mencukupi syarat-syarat untuk disembelih. Sebab itu mukafiatan, lihat kepada Sahara pada baris pada baris yang ketiga. Mukafiatan ay mutasawiyatain, pada waktu itu sama. Fisin, pada umurnya, tidaklah disembelih binatang yang terlalu tua. Wa aqalluhu, dan yang paling kurang adalah kambing biri-biri yang berusia 6 tahun. Ini maksud mukafiatan, yang pada waktu itu umur binatang tersebut lebih kurang sama. Mukafiatan juga pada waktu itu memberi makna, lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga, wa imma bulughuhuma ila sinnil udhiyah, mestilah cukup syarat dia, cukup umur dia. Maka mukafiatan secara mudah terjemahannya adalah pada waktu itu 2 ekor kambing, mukafiatan yang cukup syaratnya. Wa anil jariyah, dan bagi pihak bayi perempuan, berapakah akikah dia? Syatun, seekor kambing. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Ummu Kurs Buraidah, Samurah bin Jundub, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, Salman bin Amir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Dan hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih. Dan Hafsah, beliau adalah anak perempuan kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau adalah cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Riwayat 1502. Maka kiranya Aisyah adalah makcik dia, sebab Aisyah adalah juga anak perempuan kepada Abu Bakar. Riwayat 1502. Wa bi ilaihi qala hasan Hasan bin Anil Khallal qala hasan Abdul Razzaq qala hasan Ibnu Jurayj qala akhbarani Ubaidullah bin Abi Yazid an Sima ibn Thabit anna Muhammad bin Thabit ibn Siba akhbarahu anna Ummu Kurs radhiyallahu anha akhbarathu. Sesungguhnya Ummu Kurs radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan bahawa beliau telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Maka sabda Nabi, anil ghulam, bagi bayi lelaki, syatan 2 ekor kambing, wa anil jariyah, dan untuk bayi perempuan akikahnya adalah seekor kambing. La yadurrukum, dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu yang mana kamu sembelih, zukranan, sama ada kambing jantan, kunna au am inasan, ataupun kambing betina. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat 1503. Wa bi ilaihi qala Hasan bin Ali qala Hasan Abdul Razzaq qala Hasan Hisham bin Hisham an Hafsah binti Sirin anir Rabab an Salman bin Amir ad-Dabbi. Daripada Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma'al ghulam, bersama dengan setiap bayi adanya akikah. Ma'al ghulam, bersama dengan setiap bayi adanya akikah. Maka apakah kelebihan akikah? Fa'ahriku anhu dama, maka tumpahkanlah daripada bayi tersebut akan darah. Wa amitu, dan potonglah ataupun hilangkanlah daripada bayi tersebut al-adha, gariskan bawah tu maksudnya rambut. Sembelih untuknya dan cukur pada waktu itu rambutnya. Itu adalah sunnah. Lagi-lagi pada hari yang ke-7. Wa bi ilaihi qala Hasan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ibnu Ujainah an Asim bin Sulaiman al-Ahwal an Hafsah binti Sirin
anir Rabab an Salman bin Amir, daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lebih kurang sama, hadis ini adalah hadis yang sahih. Berkenaan tentang sunnah mengazankan pada telinga bayi. Ini dalilnya bahawa sunnah ketika mana bayi lahir kita azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah terlalu kuat, bayi itu baru lahir. Jangan pula kita nak pada waktu tu pasang mikrofon dan sebagainya. Cukup pada waktu itu dengan perlahan azan pada telinga bayi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua daripada bawah. Yustahabbu, disunnahkan untuk azan pada telinga kanan, wal iqamah, dan melaungkan iqamah pada telinga kiri. Dalam kitab Ibn Sunni Amal Yawmi wal Lailah, maka disebutkan annal azan yudfi'u marad ummus sibyan. Barang siapa yang azan pada telinga bayi akan dijauhkan daripada penyakit ummus sibyan. Maka apakah penyakit ummus sibyan? Pada waktu itu adalah penyakit waswas, ummus sibyan. Maka Allah jauhkan daripada penyakit waswas. Apabila bayi tersebut lahir, diazankan pada telinga dia. Maka sunnah untuk azan. Tak lama pun untuk azan pada telinga bayi. Jom kita lihat riwayat 1504. Wa bi ilai qala sana Muhammad bin Bashar qala sana Yahya bin Sa'id wa Abdul Rahman bin Mahdi qala sana Sufyan an Asim bin Ubaidillah ibn Abi Rafi an abihi, daripada Abu Rafi radhiyallahu taala beliau berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam azana, telah melaungkan azan pada telinga Hasan bin Ali radhiyallahu anhu hina waladathu, ketika mana telah melahirkannya Fatimah radhiyallahu anha bisalah, azan yang sama seperti mana azan solat. Maka sunnah bila ada bayi pada waktu itu kita azankan. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan beramal pada hadis ini. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang akikah daripada sanad yang berbeza. Anil ghulami syatan, bagi daripada anak lelaki maka 2 kali azan. Mukafiatan, yang pada waktu itu mencukupi syarat-syaratnya. 2 ekor kambing yang mencukupi syaratnya. Wa anil jariyah, dan daripada hamba perempuan syatun, akikahnya pada waktu itu adalah seekor. Waruya, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah mengakikahkan daripada pihak Hasan bin Ali dengan seekor kambing. Wa qad dhahaba, dan ada sebahagian berpandangan bahawa cukup untuk lelaki pun seekor kambing. Namun tidak, sebenarnya untuk lelaki adalah 2 ekor kambing. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, maka riwayat berkenaan tentang anak lelaki cukup seekor kambing, maka itu tak diamalkan oleh kebanyakan ulama kerana adanya riwayat yang lebih kuat dan sahih, iaitu untuk anak lelaki adalah 2 ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW juga, sesungguhnya baginda telah mengakikahkan daripada Hasan bin Ali bisyatin, dengan seekor kambing. Bab yang ke-16 babun, riwayat 1505. Wa bi ilai qala sana Salamah bin Syabib qala hadatsana Abul Mughirah an Ufair bin Ma'dan an Sulaim bin Amir an Abi Umamah, daripada Abu Umamah radhiyallahu taala, beliau berkata baginda Nabi SAW bersabda, khairul udhiyah, sebaik-baik binatang penyembelihan terutamanya korban, al-kabshu, adalah kibas. Wa khairul kafan, dan sebaik-baik kafan, kain kafan, al-hullah, adalah pakaian ataupun kain yang merupakan sepasang. Itu adalah sebaik-baik kafan. Apakah maksud sepasang? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, yang mana maksudnya pakaian itu lengkap. Al-izar, adanya kain kafan untuk menutup bawah. War-rida, adanya kain untuk menutup atas. Fauqal qamis, di atas daripada baju. Wa huwa kafnus sunnah, dan itulah kafan sunnah. Maka pada waktu tu lengkap, ada kain dan juga ada pakaian-pakaian ketika mana nak mengkafankan jenazah. Dan kita telah belajar dalam babul kafan, sekurang-kurang kafan adalah dibalut sekali jenazah tersebut. Seafdal-afdal kafan ada riwayat dia, dan kebiasaannya kita menggunakan dengan tali ikatan, dengan 3 lapis kain ketika mana mengkafankan. Maka sabda Nabi, sebaik-baik kafan adalah yang lengkap pemakaiannya, dan sebaik-baik binatang penyembelihan adalah al-kabshu, iaitu kibas. Dan Ufair bin Ma'dan dilemahkan periwayatannya dalam hadis. Bab yang ke-17, riwayat 1506. Wa bi ilai qala sana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Rahun Ubadah qala hadatsana Ibn Aun qala hadatsana Abu Ramlah an
Siapa nama dia? An-Mikhnaf bin Sulaim. Kali kedua nama dia datang. An-Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna wukufan, adalah kami Nabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf di Arafat, di bumi Arafat. Fasami'tuhu, maka aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin, ke atas setiap ahli keluarga, setiap tahun udhiyah, adanya ibadah kurban, wa atirah, dan adanya penyembelihan pada bulan Rajab. Ini pada awal Islam, yang mana Nabi benarkan untuk menyembelih binatang pada bulan Rajab yang dikenali sebagai atirah. Hal tadrun, adakah kamu tahu apakah itu atirah? Ianya adalah binatang yang dinamakan sebagai Rajabiyah juga. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya daripada hadis ini kecuali daripada periwayatan hadis Ibnu Aun rahimahullahu taala. Bab yang ke-18. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jelas ke jelas? Bab yang ke-18. Riwayat kita boleh lihat apa pada tanda yang memberi terjemahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, babul aqiqah bisyah, bab pada menyembelih binatang korban untuk anak lelaki dengan seekor kambing. Adakah pada waktu itu boleh? Maka ini adalah riwayat dia. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Yahya al-Quta'i qala hadatsana Abdul A'la an Muhammad bin Ishaq an Abdullah bin Abi Bakr an Muhammad bin Ali, daripada Muhammad bin Ali bin Husain, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akikah daripada Hasan bin Ali dengan seekor kambing. Walaupun sepatutnya dua, tapi Nabi buat seekor. Dan ada yang memberi jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagi satu kemudian dan sebagainya. Wa qala, dan Nabi berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, ihliki ra'sah, cukurlah rambut Hasan, wa tasaddaqi, dan sembelihlah, bizinati, dengan kadar berat rambutnya tadi, fiddatan, perak. Maka sebenarnya rambut yang telah dicukur disedekahkan dengan kadar perak. Dan kalaulah seseorang tu mampu nak buat dengan kadar emas, maka silakan. Tapi yang dituntut adalah dengan kadar perak. Fawazanathu, maka Fatimah telah menimbangnya. Fakana wazanuhu, maka adalah bayaran dia lebih kurang 1 dirham ataupun sebahagian daripada dirham. Tak banyak rambut Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sanadnya tidaklah bersambung. Abu Ja'far Muhammad bin Ali lam yudrik, tidak pernah berjumpa dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-19. Babun wa bi ilai qala Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Zuhair bin Sa'ad As-Samman an ibn Aun an Muhammad bin Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah, thumma nazala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah turun daripada mimbar, fada'a, maka Nabi telah meminta untuk dibawakan bi kabshaini, 2 ekor kibash, dan Nabi SAW telah sembelih kedua-duanya sendiri. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1509. Wa bi ilai qala sana Qutaibah qala sana Yaqub bin Abdurrahman an Amr bin Abi Amr anil Muttalib an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku telah bersama dengan Nabi SAW pada hari Idul Adha bil musalla, di tempat solat. Falamma qada, apabila baginda telah selesai khutbah baginda, nazala an mimbar, Nabi telah turun daripada mimbar baginda, fa'utiya, maka dibawakan kepada baginda bikabshin, dengan binatang biri-biri. Maka Nabi SAW telah menyembelihnya dengan tangan baginda sendiri. Wa qala, maka berkata perawi, bismillah, maka telah bersabda Nabi, bismillah, dengan nama Allah, wallahu akbar, dan Allah maha agung. Wa huwa qaulu Ibn al-Mubarak, dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak, Muttalib bin Abdullah bin Hantab, di mana mereka berkata bahawa innahu lam yasma' min Jabir, bahawa riwayat ini perawi tidak mendengarnya terus daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Jelas ke jelas? Maka ini adalah bab yang ke-19. Bab yang ke-20 masih lagi berkenaan tentang babun. Sebenarnya masih lagi berkenaan tentang akikah. Sebab itu dituliskan bawah itu babun ay minal akikah, bab berkenaan tentang akikah. Bilakah hari nak akikah? Sunnahnya, galakannya adalah ketika mana? Pada hari yang ke-7. Jom kita lihat hadisnya. Allahumma salli ala sayyidina
Saya minta maaf kalau ada yang puasa. Saya minum dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-20, riwayat 1410. Wa bi ilain qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musir an Ismail bin Muslim an Al-Hasan an Samurah, daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu, bayi, murtahanun, tercagar, dia punya kebaikan, manfaat dan sebagainya, bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tergantung. Selagi mana dia tak buat akikah, tergantung. Apakah yang tergantung? Jom kita lihat kepada Sahara. Apakah yang tergantung? Nombor 1, la yatimul intifa' bih, tidak akan sempurna manfaat yang ada pada seseorang bayi selagi mana tidak dibuatkan akikah. Ini satu makna. Nombor 2, au salamatuhu, kesempurnaan, keselamatan adalah ketika mana seseorang itu melakukan akikah. Wa ajwadu makil, dan yang paling baik adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, yuridu idza lam ya'uq anhu famata tiflan lam yushaffi fi walidayh. Maksud daripada al-ghulamu murtahan, bayi itu tergantung selagi mana tidak diakikahkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, selalunya kalaulah seseorang itu anak dia meninggal sebelum baligh, maka anak tadi dia boleh memberi syafaat kepada mak dan ayahnya. Dia boleh bagi syafaat kepada mak dan ayah dia. Tapi kalaulah dia meninggal sebelum akikah, maka dia tak boleh bagi syafaat kepada mak dan ayah dia. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan juga ada pendapat-pendapat yang lain yang ada pada bab tersebut. Maka sabda Nabi SAW, bayi tersebut tergantung dengan akikahnya, yuzbahu, disembelihkan, anhu, bagi pihak bayi tersebut, yaumas sabi', pada hari yang ketujuh, wa yusamma, dan dibacakan bismillah sewaktu nak disembelih, wa yuhlaku ra'sah, dan dicukur pada waktu itu rambutnya. Dan bila dah dicukur, maka ditimbangkan kadar rambut itu yang disedekahkan dalam bentuk perak, bukannya dalam bentuk emas. Ataupun zaman kita dah tak ada emas, maka kita lihatlah berapa kadar perak, berapa harga dan berapa berat timbangan, dan itu yang kita berikan sebagai sedekah. Riwayat yang seterusnya, wa bi ilai qala hadatsana Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an al-Hasan an Samurah bin Jundub, daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, yastahibbun, mereka menyukai, an yuzbaha, disembelih bagi pihak bayi akikah pada hari yang ketujuh. Maka afdalnya buat akikah pada hari yang ketujuh. Fa illam yatahayya, maka jika dia tidak bersedia untuk buat pada hari yang ketujuh, tak ada kewangan dan sebagainya, maka buatlah pada hari yang ke-17. Jika tak bersedia nak buat pada hari yang ke-17, maka buatlah pada hari yang ke-14, minta maaf. Maka buatlah akikah bagi bayi tersebut pada hari yang ke-21. Wa qalu, dan mereka berkata, la yujzi'u fil aqiqati minasyah illa ma yujzi'u fil udhiyah. Semua syarat-syarat untuk sah ibadah kurban, maka itulah juga syarat-syarat untuk sahnya akikah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-21, kita lihat pada bintang nombor 2, Yaumah Hadi wa Ishrin, bab pada sembelihan akikah pada hari yang ke-21. Jelas ke jelas? Riwayat 1511. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin al-Hakam al-Basri qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Malik bin Anas an Amrin au Ummar bin Muslim an Sa'id bin al-Musayyib an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ra'a hilal Dzulhijjah, barang siapa yang telah melihat anak bulan Zulhijjah, wa arada an yudhi, dan dia ingin untuk melakukan ibadah kurban, fala ya'khudanna, maka janganlah dia potong daripada rambut dan daripada kukunya sesuatu pun. Maka kalaulah seorang tu nak buat korban, masuk dia 1 Zulhijjah, tidak digalakkan untuk potong rambut, walaupun boleh, tapi tak digalakkan, dan tidak digalakkan untuk memotong kuku dan lain-lain. Kenapa? Nak mengambil semangat belajar-belajar daripada orang yang sedang melakukan ibadah haji, dan juga orang yang melakukan ibadah-ibadah manasik yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Was sahih, kata Imam Tirmizi,
Maka masuk di 1 Zulhijjah, maka jangan potong rambut dan juga jangan potong kuku untuk orang yang berazam nak buat ibadah korban. Dan yang sahihnya, beliau adalah Amr bin Muslim. Telah diriwayatkan daripadanya Muhammad bin Amr bin Alqamah dan lebih daripada seorang. Dan sungguh telah riwayatkan hadis ini daripada Sa'id bin Musayyab daripada Sa'id bin Musayyab daripada Ummu Salamah daripada Nabi SAW lebih daripada satu sanad seumpama ini. Dan inilah pandangan sebahagian daripada ahli ilmu, dan inilah pandangan Sa'id bin Musayyab dan wa ila hadzal hadis, dan memegang kepada pandangan ini Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq rahimahullahu taala. Ketika mana masuknya 1 Zulhijjah, maka tidak boleh untuk potong kuku, rambut dan lain-lain. Warakhasa, dan sebahagian mengatakan boleh. Mereka berkata la ba'sa, tidak mengapa jika ingin memotong rambut dan kuku. Dan itulah pandangan Imam Syafi'i, sebab ini sunnah. Namun walaupun tak mengapa, tapi bagus kita lakukan, sebab ini adalah sunnah. Masuk di 1 Zulhijjah, kalaulah kita nak buat korban, jangan lagi potong kuku dan rambut. Wahtaja, dan beliau telah mengambil hadis daripada riwayat Aisyah yang mana Nabi SAW telah mengutuskan bil hadi, binatang kurban daripada Madinah, fala yajtanib syai'an mimma yajtanab minhul muhrim, dan Nabi SAW tidak berhenti menjauhkan diri daripada sesuatu yang kebiasaannya berhenti dan menjauhkan diri seseorang yang berada dalam keadaan ihram. InsyaAllah bab yang ke-20 berkenaan tentang nazar dan sumpah kita akan sambung pada malam nanti insyaAllah, lebih kurang jam 10 malam. Bila taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.